kita lihat. Okey, campur tangan dan penjajahan kuasa asing. So, negara kita telah didatangi oleh kuasa asing yang bertujuan untuk campur tangan dan menjajah. Dan kuasa-kuasa asing tersebut ialah Siam, iaitu Thailand. Kemudian Portugis, iaitu negara Portugal. Kemudian juga ada Belanda. Belanda. Kemudian ada British. Kemudian kita dijajah oleh Jepun, keluarga Brooke. Keluarga Brooke ni daripada British lah. Dan juga syarikat Borneo Utara British. Banyak. Okey, kalau kita lihat banyak penjajah-penjajah tu banyak. Dan kalau kita lihat, kita mulakan dengan Siam dulu. Okey, kita lihat Siam okey, Siam ni adalah Thailand, dan Siam ini menaungi ataupun memberi perlindungan kepada Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Perasan tak kamu bahawa negeri-negeri ini dia berada di sebelah utara semenanjung Malaysia. Maknanya negeri-negeri ini dia bersempadan dengan Thailand. Betul tak? Betul kan? Negeri seperti Kedah, Perlis, Kelantan ni memang dia bersempadan dengan Siam. Sebab itu Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu dinaungi oleh Siam. Dan Siam pada awalnya menghadapi masalah untuk mentadbir negeri-negeri tersebut. Jadi pada tahun 1909 semua negeri ini pada tahun 1909 semua negeri tersebut telah diserahkan kepada British melalui perjanjian Bangkok. Ingat ni. Okey. Korang kena ingat Hakam, korang ingat ni Hakam. Okey, ingat ni betul-betul bahawa Siam sebenarnya telah menaungi Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Tetapi oleh kerana Siam menghadapi masalah untuk mentadbir, maknanya untuk manage, untuk uruskan negeri-negeri itu, maka pada tahun 1909, negeri-negeri ini Siam telah serahkan kepada British melalui perjanjian Bangkok. Ingat tu tentang kata kunci dia. Kata kunci dia yang mana cikgu? Yang cikgu bulat-bulatkan tu. Itu kata kunci. Siam, masalah mentadbir, 1909, kemudian diserahkan kepada British melalui perjanjian Bangkok. So itu kata kunci bagi topik ini. Okey, baik. Dan kita lihat di sini iaitu Portugis pula. Penjajah yang kedua iaitu Portugis pada tahun 1511. Dan kalau kita lihat pada tahun 1511, Portugis telah menyerang dan menjajah Melaka. Menjajah Melaka menyebabkan Bangkok tu perjanjian apa? Bagus soalan itu. Baik, Bangkok tu sebenarnya adalah Bangkok tu sebenarnya adalah ibu negara bagi Thailand. Jadi perjanjian itu dibuat di ibu negara Thailand iaitu Bangkok. Sebab itu dipanggil perjanjian Bangkok. Kalau perjanjian tu buat kat Kuala Lumpur, dia akan panggil perjanjian Kuala Lumpur. Dia begitu. Baik. So kita lihat. Iaitu Portugis menjajah Melaka pada 1511 dan Sultan Melaka sebenarnya cuba merampas kembali Melaka tetapi gagal. Tetapi pada akhirnya Portugis juga kalah kepada Belanda apabila Belanda dengan bantuan kerajaan Johor telah berjaya mengalahkan Portugis di Melaka pada tahun 1641. Nampak tak? Berebut-rebut. Kalau kita lihat tadi macam Siam dengan British, kemudian Portugis dengan Belanda, berebut-rebut. Nakkan negara kita. Lama tak? Memang lama. Daripada 1511 hingga 1641 memang lama. 130 tahun Portugis menjajah Melaka. Kita pernah negara kita, kenapa tak ambil negara lain je? Bagus soalan itu. Nanti kita akan belajar kenapa negara kita yang dia nak. Kenapa tak negara lain?
Kenapa Ah. tak ambil negara? Banyak hasil bumi. Ya betul. Nanti kita akan belajar tentang sebab-sebab kenapa negara kita dijajah. Nanti kita akan belajar. Baik. Kemudian Belanda. Belanda pada tahun 1641 Belanda pun menyerang Portugis di Melaka dan Belanda menang. Bila Belanda menang, maka Belanda pula menjajah Melaka hingga tahun 1824. Lama tu. Dan pada tahun 1824 apa yang berlaku, cikgu? Belanda telah serahkan Melaka kepada British melalui perjanjian Inggeris-Belanda. Nampak tak? Melalui perjanjian Inggeris-Belanda. Maknanya di sini, kalau kita tengok Melaka, mula-mula Portugis. Lepas Portugis dijajah pula oleh Belanda. Lepas Belanda dijajah pula oleh British. Bertukar-tukar. Bertukar-tukar penjajah. Kenapa ya? Nanti kita akan belajar. Okey. Baik. Jadi selepas itu British pula menjajah. So kalau kita lihat, inilah gambar Sultan-Sultan Melayu bersama-sama dengan pegawai-pegawai British. Okey, iaitu pada tahun 1786, 1824, 1826 dan 1874. Kita tengok pada tahun 1786 British telah menduduki Pulau Pinang. British dapat Pulau Pinang 1786. Kemudian pada tahun 1824 Melaka pula diserahkan kepada British oleh Belanda melalui perjanjian Inggeris-Belanda. Dan kemudian pada tahun 1826, selang 2 tahun kemudian, British telah membentuk negeri-negeri selat, iaitu Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura. Ada 3 negeri. Pulau Pinang, Melaka. Tiga negara itu lepas tu campur. Dan pada tahun 1874, British campur tangan di Perak dan meluaskan pengaruhnya di tanah Melayu sehinggalah Perang Dunia Kedua. Jadi nampak tak? Punyalah lama penjajahan tu berlaku. Apa maksud negeri selat? Baik, bagus soalan itu. Okey, dia macam ni. Negeri selat itu bermaksud negeri-negeri seperti Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Dan negeri-negeri itu terletak di sebelah ataupun berhampiran Selat Melaka. Sebab itu diberi nama negeri-negeri selat. Diberi nama negeri-negeri selat. Kalau dalam bahasa Inggeris apa? Strait settlement. Dipanggil strait settlement. Itu dalam bahasa Inggeris lah. Jadi itulah yang kita telah lihat berkaitan dengan kuasa-kuasa asing yang telah menjajah negara kita. Ya betul. Dipanggil strait settlement. Betul. Okey. Dan kita lihat seterusnya. Ada lagi tak? Ada. Kalau bahasa Kedah, negeri-negeri selat. Tu bahasa Kedah. Negeri-negeri selat. Okey. Baik. Kemudian selepas itu yang berlaku di tanah Melayu tau. Kalau di negeri Sarawak, James Brooke. Ini dia. James Brooke dan keluarga Brooke. Bermula pada tahun 1841. Maksudnya si budak muda ni dia jajah sejak Sarawak. Sarawak tu. Ini bukan budak muda, ini sewaktu muda. Muda tu umur 25 26 tu muda lah tu. Ya, tapi dia jajah satu Sarawak. Ya, dia jajah satu persatu. Dia bukan seluruh Sarawak tau. Dia satu dia gabung jadi Sarawak. Betul. Yang negeri terbesar kat Malaysia tu. Ya. Tapi sebenarnya bukan dia seorang. Dia sebenarnya datang dengan keluarga dia. James Brooke menjajah. Kemudian disambung pula dengan anak saudara dia iaitu Charles Brooke. Sambung lagi penjajahan. Kemudian Charles Brooke itu disambung pula oleh anak dia Charles Vyner Brooke.
So ada 3 orang daripada keluarga Brooke telah menjajah seluruh Sarawak tu. Jadi Ah, James Brooke tu tentera James Brooke lah. ya betul. Tetapi harus diingat, nanti kita akan cerita. James Brooke ni sebenarnya dia menguasai Sarawak kerana apa tahu? Kerana dia ada bantuan daripada tentera British. Dia ni dapat bantuan daripada tentera British. Sebab Itulah ke Sarawak dia ambil. sebab itu dia boleh kalahkan penentangan-penentangan di Sarawak. Sebab dia dibantu oleh tentera British. Okey. Baik. So James Brooke menguasai Sarawak pada tahun 1841. James Brooke menggunakan gelaran Raja Putih. Raja Putih lah sebenarnya. Ya. Dan selepas kematian beliau, Sarawak terus diperintah oleh keluarga Brooke, iaitu Charles Brooke dan juga Charles Vyner Brooke sehingga tahun 1946. Okay. Jadi ini James Brooke lah. Baik, itu yang berlaku di Sarawak. Kemudian bagaimana pula di Sabah, cikgu? Okey, di Sabah pula adanya SBUB, iaitu sebuah syarikat Borneo Utara British ataupun SBUB pada tahun 1881. So pada awalnya SBUB dia ada memperoleh hak untuk mengusahakan tanah di Borneo Utara ataupun sekarang ini dipanggil Sabah. Setelah mendapat piagam diraja kerajaan British, maka SBUB pun mentadbirlah Sabah. Dan penjajahan SBUB pun berterusan sampai tahun 1946. Inilah dia anggota-anggota syarikat lembaga pengarah syarikat Borneo Utara British. Dan belakang ni adalah tentera dia lah. Okay, tentera dan pegawai-pegawainya. SBUB. Dan kemudian bila datangnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1941, Jepun pada tahun 1942 telah muncul sebagai kuasa besar dan berjaya menguasai tanah Melayu, Sarawak dan juga Sabah daripada British. Dan Jepun menyerah kalah. Pada tahun 1942 tahu. Tapi pada tahun 1945 Jepun menyerah kalah kepada British pada tahun 1945. Maknanya Jepun hanya sempat memerintah negara kita lebih kurang 3 tahun 6 bulan. Lebih kurang 3 tahun 6 bulan sahaja. Jepun memerintah. Kemudian barulah Jepun dah kalah, British pula jajah balik. British pula kembali menjajah tanah Melayu pada tahun 1945 hingga 1957, iaitu sampai kita merdeka. Dan pada tahun 1946, keluarga Brooke dan SBUB pun telah menyerahkan Sarawak dan Sabah kepada British. So British telah menguasai Sarawak dan Sabah sehingga tahun 1963 apabila Sabah dengan Sarawak masuk ke dalam Malaysia. Jadi inilah kita kata kedatangan kuasa-kuasa barat yang telah menjajah negara kita. Inilah dia. Baik, ada soalan tak nak tanya? Ada soalan tak nak tanya? Okey. Cikgu, dalam filem Mat Kilau, waktu tu perang dunia keberapa? Dalam Mat Kilau belum berlaku perang dunia. Perang dunia sebenarnya berlaku pada tahun 1914 hingga 1918, itu perang dunia pertama. Dan perang dunia kedua adalah berlangsung pada tahun 1939 hingga 1945. So untuk filem Mat Kilau tu sebenarnya adalah pahlawan yang telah melakukan penentangan pada tahun 1892. Maknanya sebelum perang dunia pertama lagi. Sebelum perang dunia pertama lagi. Okey. Baik. Ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, kita akan buat nota. Nak tak kita buat nota? Tak nak. Okey. Baik. Alamak. Ada soalan, Kalau cikgu. boleh, kalau wakil boleh.
Okey, cikgu, kalau cikgu pandai, Malaysia dijajah berapa tahun? Sebenarnya kalau ikutkan, Malaysia telah dijajah hampir 446 tahun. 446 tahun. Bermula daripada tahun 1511 sampailah ke 1957. 446 tahun. Baik. Sebenarnya, cikgu lihat kalau kita belajar macam ni, mungkin kamu tak ingat. Betul tak? Mungkin kamu tak ingat fakta-fakta Siam ke, Portugis ke, Belanda ke yang menjajah. Kamu tak ingat. Jadi, apa kata kita buat nota sama-sama? Nak tak? Okey. Untuk Kita buat cuba lah. Kita dah tahu dah banyak sejarah. Kita jadi kalau nak buat nota, okey, sila ambil buku, tulis ataupun kertas kosong, okey, untuk mulakan penulisan. Tak ada. Hakam kau kena buat juga. Kau jangan buat macam-macam. Pergi ambil kertas kang. Dan pensel. Okey, baik. Tak adanya nak buat X eksperimen, tak ada. Buku mana-mana je kan? Ya, boleh, tak ada masalah itu. Boleh, tak ada masalah. Okey. Baik. Jadi, okey, dah sedia semua untuk kita buat nota. Jom kita buat nota sama-sama. Okey. Baik. So, kita akan buat nota bermula daripada Siam dulu. Okey, Siam. Baik. So, kita lihat campur tangan. Okey, iaitu campur tangan. So, kita buat dulu. Campur tangan. Dan penjajahan. Okey, kuasa asing. Okey, ini tajuk dia. Okey, campur tangan dan penjajahan kuasa asing. Okey, baik. So, ini adalah tajuk dia dan kita akan buat untuk Siam dulu. So, kita akan buat begini dan kita akan kotakkan dia. Okey, campur tangan dan penjajahan kuasa asing. So, kita akan buat Siam dulu. Okey, Siam dulu. Baik. Siam, okey, dan kalau kita lihat, okey, Siam pada awalnya, pada awal dah lama lagi dan Siam kita boleh buat point kat bawah ni. Okey. Okey, iaitu menaungi. Okey, menaungi negeri apa? Okey, negeri Kedah. Sengaja cikgu huruf besarkan supaya kamu nampak. Kedah, Perlis, kemudian juga Kelantan dan Terengganu. Okey, menaungi Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Baik. Kemudian kita buat poin yang kedua, okey, iaitu 1909. Okey. 1909, okey, kita boleh tulis iaitu semua negeri okey, diserah kepada British. Kepada British melalui apa? Melalui kita buat kurungan Perjanjian Bangkok. Begitu. Okey. Ya, jadi inilah dia. Okey, jadi ini berkaitan dengan Siam. Okey, jadi kita akan kotakkan dan kita akan bulatkan dia, iaitu Siam. Okey, dan kemudian kita boleh kotakkan dia, iaitu menaungi Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. 1909 semua negeri diserah kepada British melalui Perjanjian Bangkok. Sekejap. Mana pula dia punya ni? Okey, baik. Okey, nampak Okey, boleh nampak semua? boleh. Okey, baik. So, kita pergi yang kedua di sebelah pula. Sebelah itu kita nak buat apa? Kita nak buat iaitu yang kedua iaitu Portugis. Portugis. Dan kita buat untuk fakta bagi Portugis pula. Dan kita buat di bawah dia. Okey. Okey, iaitu kita tulis tahun dulu. So 1511 okey,
kita buat point 15-11. Okey. Portugis. Okey, kita tulis je macam ni 15-11 menjajah Melaka. Okey, menjajah Melaka. Kemudian kita tahu Sultan Melaka cuba merampas. Okey, iaitu kita tahu bahawa Sultan cuba merampas. Kita pointkan dia, kita jauhkan sikit. Okay. Sultan cuba merampas kembali. Kembali tetapi gagal. Tetapi gagal. Namun akhirnya pada tahun 1641 Portugis. Kita buat macam ni. Belanda kalahkan. Kita kata Belanda mengalahkan Portugis. So begitu. So kita boleh Belanda ni memang kita buat huruf besar lah. Iaitu Belanda mengalahkan Portugis. 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 Belanda mengalahkan Portugis. Baik. So di situ kita dah buat untuk kuasa asing yang kedua, iaitu Portugis. Dan kemudian kita buat dia punya kota macam ni. Okey. Baik. Kemudian yang ketiga kita buat untuk pihak yang ketiga pula. Siapakah yang ketiga itu? Okey, kita buat. Okey. Yang ketiga kita nak buat iaitu Belanda. Okey. So Belanda. Jom kita buat Belanda punya. Baik, Belanda. Iaitu kita ambil pada tahun 1641. Kita tahu 1641. Belanda menguasai ataupun menjajah Melaka. Belanda menjajah Melaka. Iaitu selepas mengalahkan Portugis. Kita tahu tu. Iaitu mengalahkan Portugis. Baik. Portugis. Kemudian kita seterusnya. Dan pada tahun 1824. Belanda. Kita kata Belanda serah Melaka kepada British. Dalam perjanjian Inggeris Belanda. Itu dah. Itulah dia. Itu berkaitan dengan Belanda. So kita boleh buat dia punya ni, dan kemudian kita buat dia punya kota. Begitu. Baik. Inilah dia. Salin. 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 Baik. So yang paling penting sebenarnya bila kalau kamu dah siap tu, kejap mana pula pergi dia ni? Hilanglah pula sekejap Baik. Yang paling penting sebenarnya adalah kita lihat ada kata kunci penting kat sini, seperti Kedah, Perlis, kemudian Kelantan, Terengganu, kemudian diserahkan kepada Perjanjian Bangkok. Begitu juga tahun-tahun seperti 1909, 1511. Ini penting. Kemudian 1641 Belanda mengalahkan Portugis. Baik.
Kemudian bila 1641 Belanda pula menjajah Melaka. Okey, dan kemudian 1824 okey, Belanda serah Melaka kepada British dalam perjanjian Inggeris Belanda. Begitu. Okey. So dalam perjanjian Inggeris Belanda. So inilah nota yang kita cuba buat dan supaya kita nampak dia punya perjalanan nota ini. Okey. Baik. Kemudian seterusnya, okey, kita sambung kepada British pula. British cikgu akan buat sebelah kiri ni. Okey, iaitu British. British iaitu pada tahun 1786. Okey, British ni panjang sikitlah. Okey, iaitu antaranya kita tahu baik pada tahun 1786. Okey. Okey, iaitu British. Okey. Okey, British 1786 menguasai Pulau Pinang. Okey. Okey, menguasai Pulau Pinang. Kemudian seterusnya, okey, 1824. Okey, 1824. Okey, menguasai ataupun juga menguasai Melaka. Okey, melalui perjanjian Inggris Belanda. Yes. Inggris Belanda. Gitu. Okey. So 1824 menguasai Melaka melalui perjanjian Inggris Belanda. Dan pada tahun 1826, okey, 1826, okey, kita buat macam ni okey, 1826, 1826 iaitu kita akan buat di sebelah ni. Macam mana nak buat ni? Okey, 1826, okey, negeri-negeri Selat. Okey, negeri-negeri Selat iaitu okey, dibentuk. Negeri Selat itu siapa? Iaitu negeri Selat Pulau Pinang, okey, Melaka dan juga Singapura. Okey, iaitu negeri Selat dibentuk. Kita buat ayat macam inilah. Negeri-negeri Selat dibentuk iaitu okey, iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Okey, Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, ini flow line dia sikit Cikgu. Ya. Sekolah saya dah pergi topik 6. Okey. Ini cikgu saya cakap boleh guna untuk mengingatkan, boleh guna saya makan pisang. Oh. Okey, saya makan pisang. Oh, okey. S untuk SNP. Singapura, M untuk Melaka, P untuk Pinang. Okey. Bagus, terima kasih banyak okey untuk info itu. Okey, terima kasih atas info tambahan. Okey, insya-Allah nanti kita akan apply dan kita tengok macam mana. Baik, namun begitu kita teruskan lagi dengan pada tahun 1874. Okey, 1874, okey, iaitu British campur tangan di British campur tangan di Perak. Okey. So British campur tangan di Perak. Campur tangan di Perak. Di Perak. Baik. Sebenarnya, okey, untuk yang ini lain sikit tahu nota dia. Iaitu kalau kita lihat ini British, kemudian kita akan buat diasingkan begini. 1786 menguasai Pulau Pinang, kemudian 1824 menguasai Melaka melalui perjanjian Inggris Belanda. Kemudian kita akan buat arrow, okey, iaitu arrow tu seperti ini. Okey, di mana kedua-dua negeri itu Melaka
Pulau Pinang yang dia peroleh awal-awal tu, dia telah gabungkan dengan Singapura lalu membentuk negeri-negeri selat. Dia gitu. Okey. Dia gitu. Maknanya dia telah gabungkan Pulau Pinang dan Melaka berserta dengan Singapura untuk menjadi negeri-negeri selat. Dan selepas itu barulah British meneruskan campur tangan pada tahun 1874 di negeri Perak. Jadi inilah sedikit perbezaan tentang nota di bahagian British itu. Dapat tak? Dapat jadi dapat. Okey, baik, bagus. Alright, good. Baik. Okey, so kita lihat seterusnya. Okey. So kita lihat seterusnya. Okey, kita lihat Siam, Portugis, Belanda, kemudian British, kemudian kita lihat juga iaitu seterusnya iaitu keluarga Brooke. Okey, James Brooke. James Brooke ni sebenarnya dia di Sarawak sahaja. Kalau kamu perasan, yang Siam ini di Kedah Perlis, Terengganu. Tetapi kalau di Portugis, Belanda, British ini semua di negeri-negeri Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Okey. Jadi dan kita nak tengok seterusnya iaitu James Brooke. Okey, James Brooke iaitu di mana? Iaitu di okey, jom kita buat. Okey, iaitu di mana? Di Sarawak. Okey, dan penjajahnya siapa? Iaitu James Brooke. Kita akan buat nama Keluarga dia. Brooke. Ya, ataupun kita kata keluarga Brooke lah. Okey, iaitu penjajahan keluarga Brooke. Dan kalau kita lihat di sini berkaitan dengan keluarga Brooke ni, okey, baik. James Brooke dan keluarganya. Okey, so kita akan buat seperti biasa kita akan buat seperti ini. James Brooke dan kemudian kita akan teruskan dengan okey. Dia siap buat muka dia. Okey. Okey, baik. So kita boleh tulis iaitu James Brooke menguasai ataupun kita kata menguasai Sarawak. Okey, Sarawak pada tahun bila? 1841. Okey, 1841 menguasai Sarawak dan menggunakan gelaran apa? Kita boleh tulis digelar Raja Putih. digelar Raja Putih. Begitu. Kita buat ringkas-ringkas saja. Digelar Raja Putih dan kemudian selepas kematian beliau so selepas kematian James Brooke ataupun JB. Jangan kau tanya JB tu apa? JB tu James Brooke Selepas kematian James Brooke, kita tulis pula keluarga Brooke. Keluarga Brooke meneruskan penjajahan. Meneruskan pemerintah. Pemerintahan. Sarawak. Begitu. Jadi kita boleh buat begini. Keluarga Brooke meneruskan pemerintahan di Sarawak. So kita boleh buat gini dan juga kita buat begini. Baik. Begitu. Siap. Okey. Dapat? Dah siap dah. Ini dia. Siap, cikgu. Okey.
Sekejap, tengah buat yang berita. Okey, dah siap. Yang lain-lain tengah mengambil nota. Okey, silakan. Okey. Baik. Untuk pengetahuan kamu, kalau kita nak lagi cantik, okey, kita akan buat dia punya arrow dia. Macam mana flow dia, cikgu? Okey, flow dia, okey, Siam, kemudian pergi ke Portugis, kemudian Belanda, dia buat gitu. Kemudian daripada British dan nota ini terus pergi ke James Brooke. Begitu. So nampaklah dia punya flow. Okey, begini. Okey. Ya, kelas nak habis dah. Okey. Oh, kita jalan cikgu. Nantilah dulu. Okey, nak jalan-jalan nanti. Kita belajar. Boleh buat kelas tambah 15 minit. Syavin, apa kamu masuk kelas tahun 5, abang kamu masuk kelas tahun 6 ya? Ya, betul cikgu. Okey, baik. Cikgu habiskan nota dululah. Ya. Habiskan nota ni dulu. So kita akan habis pukul 9. So nota ini kita akan sambung lagi pada next class. Okay, next class kita akan sambung lagi nota ini untuk kita buat nota berkaitan dengan campur tangan ini. Dan nota ini kenapa kita kena buat? Supaya kita mudah untuk ingat fakta. Itu je. Kalau Jepun sana, Jepun. Jepun, nanti. Untuk Jepun dan seterusnya kita akan sambung pada kelas seterusnya. Tak sempat nak buat pada malam ini. Tak sempat Kamu kena ingat tahu nanti tentang Portugis, tentang Belanda, British, James Brooke ni semua kamu akan belajar semasa tingkatan 2 dan tingkatan 3 nanti. Dia akan ada sambungan lagi yuk. Ya, betul. Lepas belajar darjah 5, bersambung. Tak pada darjah 6. Lepas tu bersambung pada tingkatan 1, bersambung pada tingkatan 2. Sampailah bersambung pada tingkatan 5. Kam, tak baik bercarut. Carut ni. Ini bukan carut. Ini hanya penjelasan. Bukan penjelasan, macam bebel je. Kan? Akam, dah makan belum? Alhamdulillah dah makan dah. Dah makan dah. Okey. Tengok muka pun tahu, macam muka muka kekenyangan je. Okey, baik. Cikgu rasa itu sahaja pada malam ini dan untuk seterusnya kita akan sambung lagi. Cikgu dah makan dah. Okey, kita akan sambung lagi pada next class pada minggu hadapan pada hari Jumaat seperti biasa. Okey. So, kita jumpa lagi. Jika abang saya ada form 4 juga dia belajar Kejap. Ya, betul Syafin, betul. Abang kamu siapa Syafin? Okey. Makan apa? Makan nasi lah. Okey, dan satu lagi kejap. Cikgu lupa untuk tutup rekod.